sejahtera. Hari ini penata pelajaran sejarah untuk tahun 4 yang mana kita akan membincangkan tajuk iaitu ruang dan masa. Okey, baik. Jika sebelum ini kita mempelajari bagaimana kaedah-kaedah penyelidikan ataupun kajian sejarah yang dilakukan oleh pengkaji sejarah. Dan kini kita akan pergi kepada ruang dan masa yang digunakan oleh sejarawan. Okey. Ruang dan masa ini digunakan, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Ini bermaksud sejarawan menggunakan masa ini untuk tempoh-tempoh yang tertentu untuk mentafsirkan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku mengikut kronologi. 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4. So, kaedah itu digunakan untuk mengkaji sejarah tetapi digunakan dalam tempoh masa. Okey. Konsep masa ini dibahagikan kepada 3. Yang pertama, dekad. Okey, dekad. Yang kedua, abad. Dan yang ketiga, alaf. Okey, sekejap lagi kita akan tahu apakah maksud dekad, apakah maksud abad, apakah maksud alaf. Kita pergi kepada konsep masa juga dilihat mengikut zaman. Okey, konsep masa dilihat mengikut zaman. Yang pertama, zaman sebelum Masihi atau singkatannya adalah SM. Yang kedua adalah zaman Masihi. So, apa yang dimaksudkan dengan dekad? Apakah yang dimaksudkan dengan abad? Apakah yang dimaksudkan dengan alaf? So, kita pergi kepada informasi yang ada di sebelah. Dekad tempoh selama 10 tahun. Dekad maksudnya 10 tahun. Abad tempohnya adalah selama 100 tahun. Dan alaf tempohnya selama 1000 tahun. Okey. Apa pula yang dimaksudkan sebelum Masihi dan selepas sebelum Masihi dan juga Masihi? Okey. Sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini bermaksud sekarang adalah 2021 Masihi. Bermaksud sekarang adalah tahun 2021 selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, faham yang tu? Okey, baik. Jika ada perkataan yang menyebut 20 SM, itu bermaksud 20 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, baik. Itu adalah konsep ruang dan masa. Info asas yang kamu kena faham, apakah maksud abad, apakah yang dimaksudkan dengan dekad, apakah yang dimaksudkan dengan alaf, dan juga apakah sebelum Masihi dan apakah Masihi. Okey, kita pergi kepada sebab dan akibat peristiwa sejarah. Sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah ada sebab dan juga akibatnya. Okey? Saya nak kamu tahu, sebarang bentuk kejadian yang berlaku mesti ada sebab dan akibat. Okey. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Hal ini, contoh yang pertama yang diberi adalah pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Situasi sekarang adalah, peristiwa sekarang adalah Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah, peristiwanya. Apa sebabnya? Apa sebab Hari Anugerah itu dianjurkan? Hari Anugerah itu dianjurkan untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Cemerlang, peristiwanya adalah Hari Anugerah Cemerlang. Dan apa yang dianjurkan, sebab apa
anugerah itu diadakan adalah untuk menghargai murid-murid yang berjaya menunjukkan kecemerlangan. Okey, apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah murid yang hari anugerah cemerlang itu dapat menaikkan semangat murid untuk belajar dengan lebih tekun. Bermaksud, murid yang tak dapat, apabila dia melihat kawan-kawan yang mendapat anugerah cemerlang, so akan timbul rasa inginkan perkara yang sama seperti kawan yang dapat. So, apa yang dia perlu buat? So, dia perlu belajar yang lebih tekun. Untuk apa? Untuk mendapat anugerah itu. Okey, faham yang tu? So, kamu boleh lihat dengan lebih jelas dalam gambar rajah ini. So, peristiwanya adalah Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Sebabnya adalah menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Dan akibatnya adalah murid belajar dengan tekun. Okey, kalau tak buat hari anugerah, murid akan rasa, oh, buat apalah belajar tinggi-tinggi tapi belajar pandai-pandai tapi tak ada pun penganugerahan, pengistirafan, penghargaan kepada dirinya. So, dia pun patah semangat. So, bila ada majlis ini, so murid pun akan lebih bersemangat untuk belajar. Okey, kita pergi kepada contoh lain. Okey, contoh yang kedua inilah peristiwa mendapatkan kemerdekaan. Bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan mesti ada sebab dan akibat. Okey. Tanah air kita dijajah oleh British. Dan yang kedua, rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga mencapai kemerdekaan. So, di sini, apakah peristiwanya? Peristiwanya adalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebab apa kita nak merdeka? Sebab British menjajah tanah Melayu. Yang kedua, akibatnya apa? Kesan daripada British menjajah tanah kita, apa akibat dia? Akibatnya adalah rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. So, kita tak mahu lagi di bawah penjajah. So, akibatnya kita berjuanglah untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey? Kamu boleh lihat gambar rajah di sini. So, macam mana penentangan terhadap Malayu Union, orang Melayu berkumpul untuk menentang British. Okey? Dan juga akhirnya membawa kepada pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 31 Ogos 1957. Okey, saya harap murid-murid dapat memahami sebab dan akibat dengan baik untuk memahami lebih dalam lagi. Okey. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Maksudnya, sebab akibat ini menimbulkan perasaan ingin tahu. Sebagai contoh saya bagi. Peristiwanya adalah kenduri. Kenduri kesyukuran. Okey, peristiwanya lah kenduri kesyukuran. Sebab apa mengadakan kenduri kesyukuran? Oh, kamu berjaya mendapat nombor 1 dalam kelas. Okey, so sebab itulah diadakan kenduri kesyukuran. Okey, sebabnya adalah kamu dapat nombor 1 dalam kelas. Akibatnya apa? Akibatnya kamu rasa lebih dihargai, lebih disayangi. So, kamu akan tekun, lebih belajar, lebih bersungguh-sungguh untuk belajar. Di situ, kamu akan menimbulkan rasa ingin tahu. Okey, kamu rasa fikir, kenapa, bagaimana perkara ini boleh terjadi. So, kamu akan belajar dari situ. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. So, kamu dapatlah mengambil iktibar pengajaran supaya dapat disemadikan dalam diri kamu menjadi insan yang lebih baik. Okey. Setakat itu saja pembelajaran kita pada minggu ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami secara ringkas dan membuat nota dalam pembelajaran kali ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.